Jadi lorek je. Right, itu contoh. Tengok soalan nombor 1. Kita buat sama-sama. Jadi y kurang dan termasuk negatif 2x tambah 4. Jadi kalau kita ada garisan ni bermaksud ini adalah y. Sorry, yang ni adalah sama dengan. Jadi garisan tu sama dengan. Bahagian bawah tu baru kurang. Jadi y sama dengan negatif 2x tambah 4 ni adalah garisan yang ni. Garisan penuh ni. Dia kata kurang. Kurang bermaksud semua bahagian yang dekat bawah garisan ni. Bahagian yang ni. So lorek dia macam biasa. So ni jawapan dia. Bahagian yang bawah ni. Lorek je dia. Bahagian bawah. Jadi tak payahlah buat dia lebih macam ni kan. Terkeluar-keluar je ni. Lorek luar-luar sikit. Okay, so ni jawapan nombor 1. Kan, senang je. Kita tengok bahagian mana. Kalau kurang, bahagian bawah lah maksud dia. Okay, kita ada y tolak x lebih daripada 2. Y tolak x lebih daripada 2. Kalau kita tengok y tolak x sama dengan 2 yang ni. Ni garisan dia. Garisan putus-putus ni. Dia kata lebih. Lebih bermaksud semua bahagian dekat atas. Okay, korang nak lukis anak panah ni waktu nak jawab. Tak ada masalah. Kan? Pemeriksa tu tak marah pun. Boleh je buat macam ni. So jawapan kita adalah bahagian atas yang ini. So ni jawapan kita. Tengok je. Lebih belah mana. Bahagian mana kita kena lorek. Okay, jadi dengan syarat y kita mesti positif. Kalau korang tengok sepanjang kita buat ni semua y adalah positif. Sebab ada nanti satu masa dia akan bagi y tu negatif. Jadi kerja korang adalah tukarkan dia jadi positif. Tukarkan dia tu macam biasalah. Tukarkan, pindahkan dia supaya dia jadi positif. Right, okay. So ni nombor 1, nombor 2 boleh salin, boleh screenshot ataupun tak kisahlah apa cara korang untuk ambil jawapan dia. Tak kisah. Right, okay. So ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, cikgu nak korang try buat dulu. Kan? Kalau siapa yang dah print bahan ni lagi baguslah. Kan senang dia nak buat. Jadi ikutlah. Kalau korang nak salin balik soalan ni boleh buat. Try buat dulu. Kan? Tak boleh lah asyik tunggu jawapan cikgu kan. Kena try buat juga. Biasakan untuk menjawab soalan macam ni. Memang target soalan ni. Kalau boleh target betul-betul. Memang senang dapat markah. Jadi untuk soalan macam ni dah boleh dapat 2 markah. 2 atau 1 markah kat situ. Yang ujung-ujung nanti kita akan nampak lah kan. Bahagian yang lebih mencabar sikit. Maksudnya lagi kompleks. Bukan senang macam ni. Tapi konsep dia sama je. Konsep yang sama sahaja. Right, okay. Try buat dulu. Okay, baik. So kita tengok soalan nombor 3 dahulu. So soalan 3 ni dia kata y kurang
daripada 3x. So garisan Y3x ni kat sini. Yang dekat sini. Dia kata kurang. Kurang ambil bahagian bawah. Bahagian bawah daripada graf tadi tu. So jawapan kita adalah yang ni. Ambil warna biru, warna hijau pula lah. So ni jawapan kita. So dia macam tu je. Bila dia kata kurang, ambil lah bahagian bawah. Kan? Bahagian bawah yang tu. Jangan ambil bahagian atas pula. Kan? Bahagian atas tu kalau lebih daripada. Right, tengok nombor 4. Kita ada Y kurang dan termasuk. Jadi kalau kita tengok memang garisan yang digunakan adalah garisan penuh. Jadi bila kurang dan termasuk, kita ambil bahagian bawah. Bahagian bawah. So lorekkan bahagian ni. Okay, sama tak dengan jawapan korang? Ke korang tak buat langsung? Sama. Sama ya ke? Alright, okay. Kalau sama bagus. Okay, Y kurang daripada negatif X. Bahagian bawah. Ambil je bahagian bawah dia. Dan nombor 5. So garisan dia ni tak nampak kan? Y sama dengan 2 ni garisan yang dekat negatif dekat 2 ni. Garisan putus-putus walaupun kita tak nampak. So bila dia kata kurang, ambil bahagian bawah. Lorekkan bahagian bawah. Senang je. Kan? So dah macam pendidikan seni lah. Dah bukan macam mat ni. Main warna-warna. So lorekkan bahagian yang bawah ni. Tapi nanti korang lorek lah lawa-lawa kan. Tak payah nak terkeluar-keluar. So ini jawapan kita. Kan? Ini jawapan semua dia. Easy. Easy peasy. Tapi korang jangan tulis pula. Yang ni cikgu je boleh tulis. So ni jawapan untuk 3, 4 dan 5. So boleh screenshot. Tengok sama tak yang korang punya. Kan? Siapa yang buat tu baguslah. Yang tak buat tu tak apalah kan. Mungkin penat ke kot. Penat kemas rumah kot rasanya lah kot. Waktu cuti tu kan kemas rumah. Okay, so ni soalan nombor 3, soalan nombor 4, soalan 5. Ada soalan? Senang kan? 3, 4, 5. Okay, sambung seterusnya. Kita ada 6, 7 dan 8 kat sini. Okay, sama juga. Try buat dulu. And then cikgu akan bagi jawapan nanti. Tengok sama ke tak jawapan korang.
Right, okay. So nombor 6, X lebih dan termasuk negatif 1. So X sama dengan negatif 1 ni garisan yang ni. Dekat garisan negatif 1 ni. So dekat garisan ni. Bila dia kata lebih, lebih adalah ke kanan. Ke kanan. So bahagian yang kita nak lorek dekat sini adalah bahagian belah kanan ni. So jawapan kita adalah yang ni. Jadi identify kat mana garisan dia ke kanan daripada tu adalah lebih daripada. Kita ada garisan 2Y lebih dan termasuk negatif 5X tambah 20. So garisan tu yang ni. Bila dia kata lebih, lebih ke atas daripada garisan tadi tu. So lorekkan bahagian yang di atas. Okay, lorek lah bawah kan. Yang ni terkeluar-keluar ni. Jangan ikut. Okay, dan soalan terakhir nombor 8 kat sini. 2X tolak Y kurang daripada 3. Kurang daripada 3 bermaksud bawah daripada ni. Bawah daripada garisan dia. Okay, sorry. Yang ni hati-hati sikit soalan nombor 8 ni. Soalan nombor 8 ni kena hati-hati sikit sebab apa? Ingat cikgu cakap, Y mesti positif. Kalau korang tengok kat sini, Y adalah negatif. So kita ada 2X tolak Y kurang daripada 3. Make sure Y adalah positif dahulu. Jadi yang ni soalan trik lah. Negatif Y nak buat positif pindah ke kanan. Jadi 3 ni pindah ke kiri. So lepas pindah 3 ke kiri, dia akan jadi 2X tolak 3. Simbol ni biar kat situ, Y kat sini. And then apa yang kita buat adalah baca daripada Y. Tengok daripada Y. Okay, kalau tengok daripada Y, kita tulis Y besar daripada 2X tolak 3. Nampak? Kalau kita baca daripada Y. Maksudnya baca daripada sini. So ini adalah kita punya simbol baru. Y lebih besar daripada 2X tolak 3. Jadi maksudnya bahagian yang kita nak adalah bahagian atas. Bukan bahagian bawah. Okay, siapa yang betul semua ni? Nombor 8 ni. Siapa yang terciduk dekat sini? Make sure Y tu mestilah positif. Bukan negatif. So, bahagian yang kita nak kena lorek sebenarnya adalah bahagian dekat atas. Jadi, jangan tertipu dengan soalan macam ni. Cikgu nyaris lagi tertipu. Tapi cik baik cikgu power kan. So, last minute boleh sedar balik. So ni jawapan dia. Tengok daripada Y, make sure Y mestilah positif. So ni jawapan dia. Right. Okay, boleh salin. So ada fotograf kat situ. Nak ambil. Sign mahal kat situ. Okay, nombor 8 ni. Especially nombor 8 ni. Make sure soalan macam ni korang tak tertipu lah. Make sure. Tak kisahlah Y ataupun X ke apa nilai dia mesti Y lah terutamanya. Y tu mesti positif. Sebab kita nak tengok kan garisan tu mesti positif. Kalau negatif dia akan jadi terbalik. Okay, ada soalan untuk nombor 1 sampai nombor 8 ni? Okay, kalau tak ada soalan kita sambung muka surat 81. Okay, jadi ni bahagian yang antara paling penting juga. Macam yang tadi dia dah buat garisan siap-siap. Sekarang ni garisan pun kita kena buat. Lepas buat garisan barulah boleh lorek. Jadi ini memang kena mahir bahagian persamaan linear betul-betul. Okay, kita tengok contoh dahulu. Y lebih besar daripada X. Okay, jadi kat sini dia dah buat dah garisan. Tapi tak apa, kita anggap macam tak ada garisan. Okay, Y lebih besar, tak termasuk. Jadi kita tahu garisan pertama yang kita akan buat adalah garisan putus-putus.
Okay, yang ni fokus betul-betul Untuk buat garisan ni, make sure betul-betul faham. Jadi kita gunakan garisan putus-putus. Lepas tu, step kedua yang korang kena buat, buang simbol tadi tu, anggap je macam simbol sama dengan Y sama dengan X. Jadi bila kita nak plot Y sama dengan X ni, macam mana cara dia? Cara dia adalah letak satu nilai. Contoh, letak satu nilai dekat X. Kalau X 1, Y kita pun 1. Tengok dekat sini, mana 1? Ni 1. Ni pun 1 untuk Y. Jadi pangkal kat sini, plot kat sini. Macam korang buat plot, kan? Contoh kalau Y ni adalah 2, X kita pun adalah 2. So 2 kat sini, 2 kat sini, pangkal kat sini. Nak tambah lagi, letak 3 dengan 3. Jadi 3 kat sini, 3 kat sini, pangkal kat sini. So apa yang korang buat adalah buat satu garisan lurus. Garisan lurus yang mengena pada plot-plot korang buat tadi. Tapi sebab ni simbol dia lebih tak termasuk, maksudnya garisan yang kita akan gunakan adalah putus-putus. Lepas tu bila dikata lebih, kita akan lorek bahagian yang dekat atas. Kita akan lorek bahagian yang dekat atas ni. So sebab itulah kita lorek dekat bahagian yang sini. Okay, boleh faham? Jadi kalau korang tengok, Y sama dengan X ni sebenarnya line yang akan lalu bahagian kosong. Lepas tu Y dengan X dia nilai yang sama, koordinat yang sama. Jadi itu maksud dia. Bahagian untuk garisan ni, make sure korang boleh fahami betul-betul. Sebab soalan dia lebih kepada soalan macam ni. Kan dia akan bagi soalan yang mana korang kena plot macam yang cikgu buat ni. Okay, jadi itu soalan contoh. Tengok soalan yang pertama. Jadi yang ni memang dah kosong dah. Kena buat daripada scratch. Okay, jadi Y lebih dan termasuk 1. Pertama sekali kita tahu garisan yang kita akan gunakan adalah garisan penuh. Garisan penuh. Jadi garisan penuh kita akan gunakan kat sini. Yang mana dia kata Y sama dengan 1. Jadi anggap dia macam tak ada simbol kat situ. Y sama dengan 1. Jadi bila Y sama dengan 1, bermaksud dekat paksi Y, cari nombor 1. Cari 1 kat sini. 1 ada kat bahagian ni. Buat satu garisan straight melintang. Okay, buatlah garisan lurus sikit. Kat sini cikgu sengit sikit kan. Pakai pembaris. Anggaplah macam ni. Cikgu tak ada pembaris dekat PowerPoint ni. Okay, so garisan yang lurus. Garisan penuh. Y sama dengan 1, garisan yang melintang. Lepas tu dia kata lebih dan termasuk. Lebih bermaksud bahagian atas. Bahagian atas. So lorekkan bahagian atas ni. Okay, ada soalan tak? Boleh faham? Untuk nombor 1 ni. Bila dia kata Y sama dengan 1, ambil bahagian paksi Y tu, nombor 1 tadi tu, buat satu garisan melintang. So lorekkan, tengok atas ke bawah. Lebih ke kurang. Kalau lebih, lorek bahagian atas. Kalau kurang, lorek bahagian bawah. So ni jawapan untuk nombor 1. Right, so nombor 1 cikgu dah tunjukkan contoh. Nombor 2 dan seterusnya cikgu nak korang buat. Ada berapa banyak soalan ni. Okay, try buat 2 sampai 5 dulu. Okay, try buat. Jangan tunggu jawapan je kan. Try juga. Sebab apa, bila yang korang buat tu, itulah yang korang akan lagi ingat. Compare dengan yang cikgu bagi. Macam mana nak plot garisan dia?
Okay, macam mana? Dapat tak? Okay, tengok nombor 2 dulu. Kita ada X kurang daripada negatif 2. Okay, jadi pertama tahu dah garisan yang kita akan gunakan adalah garisan putus-putus sebab kat sini. So, garisan yang kita akan gunakan adalah garisan putus-putus. Okay, jadi X sama dengan negatif 2. Buang simbol tadi tu. Jadi X sama dengan negatif 2 bermaksud pergi dekat paksi X, cari negatif 2. So, cikgu gunakan warna hijau lah, senang. Pergi dekat paksi X, negatif 2, cari negatif 2 tadi tu, buat garisan putus-putus. So, 1. Tak nampak pakai warna merah. Okay, so buat garisan putus-putus kat situ. So, ni garisan kita. Ni garisan. Pertama buat garisan. And then dia kata kurang. Kurang bermaksud ke sebelah kiri. And then lorekkan bahagian belah kiri. So, ni jawapan untuk nombor 2. Sama tak jawapan korang? Ingat step pertama mesti cari garisan yang betul dulu. Kalau garisan pun dah salah, jadi kat situ susah lah. Okay, nombor 3 dan nombor 4 serta nombor 5. Kat sini mungkin agak susah sikit. Okay, jadi kita revise sikit dalam tajuk persamaan linear. Okay, jadi korang boleh salin yang tepi ni. Okay, cikgu buat barulah, senang. Okay, persamaan linear. Kita ada garisan persamaan linear kat sini. Okay, ni revise balik. Yang mana kita ada belajar dulu. Jadi persamaan linear maksud dia apa? Kita ada Y sama dengan MX tambah C. Yang mana C dekat sini adalah pintasan Y. Yang mana M dekat sini adalah kecerunan Y dengan X kat situ adalah pemboleh ubah. Okay, jadi kalau korang boleh ingat balik, ada satu formula yang mana, contoh kita ada garisan kat sini, kita ada paksi Y, paksi X kat sini. Kat sini adalah C ataupun pintasan Y. Kat sini adalah pintasan X kat sini. Ini Y, ini X. Sini adalah pintasan X. Okay, ada satu formula yang mana untuk cari formula kecerunan M adalah sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ini memang formula dia. Tak percaya korang boleh buka balik buku-buku korang. M sama dengan negatif pintasan Y pintasan X. Jadi bermaksud daripada sini kita boleh cari pintasan X. Pindahkan pintasan X ni atas. M ni bawa turun bawah. So pintasan X. Untuk cari pintasan X adalah negatif pintasan Y bahagi dengan kecerunan. So, formula yang ni kita akan gunakan nanti nak cari garisan. Okay, yang ni recap je. Bukan benda baru sebab korang memang dah belajar sebelum ni. Formula dia memang negatif. Tu memang formula dia. So, kalau kita ada kat sini, formula dia M adalah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, jadi macam mana kita nak gunakan dia? Okay. Kita akan gunakan dia untuk mencari garisan nanti. Okay, baik. Cikgu copy, senang sikit. Okay, tengok balik soalan yang ni. So, formula yang ni tadi tu, kita letaklah dekat tepi sikit. Biar kat tepi tu. Alright. Tak pun sini lah. Sini senang. Formula tadi tu. Alright. Tengok soalan nombor 3.
So kita ada persamaan X tambah Y kurang daripada negatif 3. So pertama dah tahulah, ini kita akan gunakan garisan penuh. Okay, yang kedua anggap je macam X tambah Y sama dengan negatif 3. Ingat Y duduk sebelah kiri, sebab Y mesti sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y duduk kiri, X ni pindah ke kanan. So bila pindah ke kanan jadi apa? Dia akan jadi Y sama dengan negatif X tolak 3. So kita tahu, kita punya pintasan Y adalah negatif 3. Sebab apa? C adalah negatif 3. Kita tahu kecerunan dia adalah M sama dengan negatif 1. Sebab depan negatif X tu ada negatif 1. So M sama dengan negatif 1. Ingat formula tadi, pintasan X. Pintasan X sama dengan negatif kecerunan negatif pintasan X. So negatif 3 bahagi dengan kecerunan negatif 1. So negatif darab negatif 3 dapat positif 3. 3 bahagi negatif 1 akan dapat negatif 3. So pintasan X kita kat sini adalah negatif 3. So cari negatif 3 dekat paksi X, tanda. Cari negatif 3 juga untuk pintasan Y, tanda dekat sini. So kebetulan kat sini pintasan X dengan pintasan Y kita adalah negatif 3, negatif 3. So bila negatif 3 dengan negatif 3, seterusnya korang boleh plot lah macam biasa. Ambil satu pembaris, kan macam kat sini cikgu tak ada pembaris, so cikgu gunakan ni lah, garisan ni. So buat satu garisan yang mana dia lalu dekat dua-dua tadi. So boleh nampak ni. So ni garisan kita. And then tengok balik, garisan putus-putus ke garisan penuh. So betul lah ni garisan penuh kan. Dia kata kurang daripada bermaksud bahagian bawah. So tanda bahagian bawah ni yang kita akan lorek. So bahagian bawah daripada garisan tu kita akan lorek. So ni jawapan kita. Tapi make sure jangan terlebih lah daripada ni garisan tu. Lorek lawa kan. So macam ni lah, lebih kurang lah. Ni bahagian yang kita akan lorekkan. So ni jawapan untuk nombor 3. Boleh faham tak nombor 3 ni? Boleh. Okay. Make sure betul-betul Make sure betul-betul faham bahagian nombor 3 dan seterusnya ni. Sebab ni part yang paling penting. Cara untuk buat garisan dan sebagainya. Okay, so itu nombor 3. Boleh salin. Right, tengok nombor 4 kat sini. Kita ada 4Y tambah X tolak 8. So, kita tahu garisan yang kita akan gunakan adalah garisan putus-putus. 4Y tambah X lebih daripada negatif 8. Buat dia jadi Y sama dengan MX tambah C. So, 4Y biar kat sini. Lebih. Pindahkan X ke sana. Negatif X tolak 8. Nampak ni, 4Y. Kita tak nak 4Y. Kita nak Y saja. So, pindahkan 4 ni, bahagi semua ni dengan 4. So, Y besar daripada negatif 1/4 X tolak 8 bahagi 4. Kenapa negatif 1/4? Sebab depan X tu ada 1. 1 bahagi 4 jadi 1/4. 8 ni akan bahagi dengan 4. So 8/4 ni boleh potong 2. Dapat 2 kat situ. So kita punya M kecerunan kita adalah negatif 1/4. Kita punya pintasan Y adalah negatif 2. Nak cari pintasan X, formula dia adalah pintasan Y bahagi dengan M. So negatif 2 bahagi dengan negatif 1/4. Dia panjang sikit ni. Negatif 1/4. Tak nampak So ni cara dia. Jadi nampak macam complicated kan. Tapi kalau korang ada calculator yang warna kelabu ni, senang je. Tekan dia. Tekan pecahan. Negatif darab negatif 2 lagi. Bahagi dengan pecahan negatif 1/4. Kalau korang ada calculator ni senang. Kalau calculator hitam tu dia agak susah sikit. Tapi tekan je betul-betul, nanti korang boleh dapat jawapan. So negatif 8 adalah kita punya pintasan X.
Pintasan X kita adalah negatif 8. Okay, jadi apa yang korang kena buat kat sini, C adalah negatif 2. Maksudnya, kita punya negatif 2 tanda kat sini, pangkah. Kat part CY. Part CX, negatif 8 tanda kan. Okay, sepatutnya dia panjang lagi lah ni kan, negatif 8. So, kita anggaplah negatif 8 ada kat sebelah sana, korang tanda kat situ. Lepas tu, buat satu garisan, putus-putus. Buat satu garisan putus-putus. So, negatif 8 ni, dia duduklah dekat mana-mana kan. Sebab kat sini, dia tak tunjuk. Sebab sepatutnya dia bagi kita graf yang besar kan, supaya korang boleh tanda tepi-tepi dia tu. Okay, jadi kita anggaplah dia duduk, dia berada negatif 8 ada kat ujung sana. Kita dah plot kan. Negatif 8 agak-agak kat sini. So, buat garisan putus-putus. Anggaplah negatif 8 duduk kat sana. Lepas tu dia kata lebih. Lebih bermaksud bahagian atas. Buat garisan putus-putus. Jadi lorekkan bahagian atas ni. Korang gunalah pembaris nanti buat garisan tu. Jangan sengit-sengit macam cikgu buat ni. So, ini jawapan kita. So, ni jawapan nombor 4. Ada soalan tak? Soalan seterusnya. Y lebih besar daripada 2X. Nombor 5. So, sama juga kan. Y sama dengan 2X. Kita tahu kita akan gunakan garisan penuh. Y sama dengan 2X. Jadi sebenarnya belakang ni ada nilai tambah kosong. Maksud dia apa? Kosong adalah pintasan Y dia. Pintasan Y dia adalah kosong. Y sama dengan 2X. Contoh kita letak nilai X kat sini. X kita letaklah nilai 2. Kalau X 2, Y kita adalah 2 kali daripada X. 2 kali 2, 4. So, tanda. X 2, Y 4. So, kat sini. Tanda kat sini. Contoh kita ambil nilai negatif pula. X kita negatif 2. Y kita 2 darab negatif 2. So, dapat negatif 4. So, negatif 4 kat mana? Negatif 4 dekat negatif 2, negatif 4. Negatif 4 kat sini lah. Okay, ambil satu lah senang. Sebab negatif 4 tak ada kat sini. So, X negatif 1. 2 darab negatif 1. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. So, X negatif 1 kat sini. Sini X negatif 1. Y negatif 2. So, tanda kat sini. So, apa yang korang buat? Ambil satu pembaris. Ataupun kat sini cikgu ambil satu garisan lurus. Gariskan dua-dua titik tadi tu. Make sure dia lurus lah. Ni saya ingat ni. So, plot dia betul-betul. Alright. So, ini garisan kita. X negatif 1, Y negatif 2. So, ni garisan kita. Cikgu buat warna merah, senang. Warna oranye pun boleh lah. So, ni garisan kita. Garisan penuh. Dia kata ke atas. Lebih daripada. Lebih daripada bermaksud atas ni. Yang ni dan ke atas. So, lorekkan macam biasa. Kita ambil warna biru. Dia faham tak untuk nombor 5 ni? Dan nombor yang 3, 4, 5 semua tu. Make sure faham betul-betul Kalau ada soalan tanya je. Okay, so ni nombor 5. Jawapan dia. Okay, boleh salin? Screenshot. Sama tak dengan orang punya? Ke korang tak buat ni? Cikgu rasa korang tak buat ni. Tak apa, yang penting korang faham kan? Kalau boleh buat lah latihan dia kan. Sebab korang buat lagi faham. Okay, so ni 2, 3, 4 dan 5. Right, kita tengok soalan seterusnya.
soalan 7 dan soalan 8. Soalan 6 dan soalan 7. Habis besar ni. Right. Okay, soalan 6. Okay, macam ni jawapan dia. Kita ada Y, kita tahu kita akan gunakan garisan putus-putus sebab dia punya ni tak ada double line. Kita ada kat sini Y sama dengan, okay, kita susun lah nak bagi nampak sebagai Y MX tambah C. Tambah 2. Okay, so ini persamaan kita. Seterusnya apa? Seterusnya, kita dah tahu dia punya C ataupun pintasan Y kita adalah 2. So, kecerunan kita kat sini adalah negatif 1/2. M adalah negatif 1/2. C adalah 2. So, nak cari pintasan X gunakan formula yang tadi tu. Negatif. Apa formula dia tadi? Negatif pintasan Y bahagi dengan kecerunan. Negatif pintasan Y. Negatif 2 bahagi dengan negatif 1/2. Tekan kalkulator macam biasa. Negatif 2. Negatif 2 bahagi dengan negatif 1/2. So, ni tukar balik. 4 jawapan dia. So, pintasan X kita adalah 4. Plotkan dua-dua. 2 dekat pintasan Y. Dekat X letak 4. So, 2 dengan 4 jawapan dia. Dah tanda dekat dua-dua tempat tadi tu, buat satu garisan lurus. Plotkan dua-dua. Plot lawa-lawa. Make sure garisan korang dia tembus. Dia memintasi kedua-duanya. Right, so ni garisan korang. Sekarang tengok, dia kata kurang dan tak termasuk. Jadi bila kurang dan tak termasuk, maksudnya bahagian bawah. So, lorekkan bahagian bawah. So, ni jawapan kita untuk nombor 6. Sangat-sangat straightforward kan? Tak susah sangat sebenarnya. Tapi, masih boleh buat careless kalau korang tak tengok elok. Okay, so itu nombor 6. Dan nombor terakhir, nombor 7. Kita ada X tolak Y. Pertama, kita tahu dia adalah garisan penuh. X tolak Y sama dengan 2. Ingat, make sure Y kita adalah positif. Okay, jadi negatif Y pindah ke kanan. 2 pindah ke kiri. So, akan ada apa? X tolak 2 Y. Okay, pandang daripada Y. So, bila kita pandang daripada Y kecil, kurang dan termasuk X tolak 2. Boleh? Dari segi tu kayak. Sekarang ni, kita ada C. Kecerunan kita adalah 1. Sebab depan X ni ada 1. C kita adalah negatif 2. Nak cari pintasan X. Negatif 2 bahagi dengan 1. So, negatif 2 dapat 2 lah. 2 bagi 1 dapat 2 positif. So, X kat sini tanda pintasan X kita adalah 2. Pintasan Y kita adalah negatif 2 kat sini. Negatif 2 kat sini. Ambil satu garisan lurus. Gariskan dua-dua ni. Nak bagi terlebih sikit pun tak apa. Senang nak nampak.
Gariskan. So itu garisan kita. Itu garisan kita. And then dia kata tengok yang baru ni. Y kurang. Bila kurang bermaksud dia dekat bawah. So plot macam biasa. Lorekkan macam biasa. So ni jawapan kita. Untuk nombor 7. Okay, boleh? Ada soalan? Okay, boleh screenshot? Kan, yang penting korang faham dia punya step by step tadi tu. So ini penting sebab inilah soalan yang akan keluar nanti dekat SPM. So dia macam tu. Okay, soalan seterusnya. Tengok dekat muka surat 82 ni. Kan. Jadi sekarang ni kita nak tengok soalan ni pula. Soalan berbentuk situasi. Yang tadi tu melibatkan apa? Melibatkan lorek-lorek kan. Jadi sekarang ni situasi. Tak ada graf apa semua. Dia nak suruh kita tulis sahaja ketaksamaan linear. Okay, kita tengok contoh dulu sama-sama. Soalan dia kata tulis semua ketaksamaan linear untuk mewakili setiap situasi berikut. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia ada situasi. Jadi situasi dia apa? Kita baca dulu. Sebuah agensi pelancongan menawarkan pakej percutian ke Pulau Langkawi dan Pulau Pangkor dengan harga pakej masing-masing ialah RM250 dan RM300. Okay, sekarang ni kan orang ramai tengah bercuti kan kat Pulau Langkawi kan. Pada bulan Januari dianggarkan jumlah bilangan peserta yang mendaftar adalah tidak melebihi 100 orang dan jumlah bayaran yang diterima adalah sekurang-kurangnya RM4,000. Jadi ada dua benda kita boleh buat dekat sini untuk persamaan. Pertama, apa dia? Pertama, kita boleh buat bilangan orang. Kedua, kita boleh buat bilangan duit ataupun jumlah bayaran. So kalau kita tengok, kalau contohnya kita buat X ni adalah orang yang peserta yang pergi ke Pulau Langkawi. Contoh, X adalah Pulau Langkawi, Y adalah Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Okey, pertama kita nak buat bilangan peserta. Bilangan peserta. Kat sini cikgu buat short form je sebab masa dah nak habis. Nanti korang buat ayat penuh. Bilangan peserta dia kata tidak melebihi 100 orang. So maksud dia apa? Kalau orang pergi ke Pulau Langkawi X, kalau orang yang pergi ke Pulau Pangkor Y, dia kata tidak melebihi. Tak melebihi bermaksud kurang dan termasuk 100. So itu ketaksamaan linear yang pertama yang kita boleh buat. Ketaksamaan linear yang kedua yang kita boleh buat adalah jumlah bayaran. Jumlah bayaran dia kata sekurang-kurangnya, yang tadi itu tidak melebihi. Sekarang ni sekurang-kurangnya 4,000. So contoh, orang pergi ke Pulau Langkawi, setiap seorang tu kena bayar dengan 250. So 250X. Orang pergi ke Pulau Pangkor Y, dia kena bayar RM300. So 300Y. Dia kata sekurang-kurangnya, maksudnya lebih dan termasuk 4,000. So ni jawapan dia. Kalau kita nak tulis ketaksamaan linear, ini adalah jawapan kita. Boleh? So itu adalah contoh. Make sure korang faham betul-betul. Kita tengok soalan nombor 1. Okay, masa dah nak habis dah. So kita lajukan sikit. Okay, try tengok dan try fahamkan soalan yang nombor 1 ni.
Kelas 5 Mumtaz bercadang untuk menjual X gelas jus oren dan Y gelas jus anggur pada hari keusahawanan sekolah. Segelas jus oren dan segelas jus anggur masing-masing berharga RM2 dan RM1. Syarat-syarat penjualan minuman itu adalah seperti berikut. So dia ada syarat lah, A, B, C. Okay, so ni macam contohlah. Korang, cikgu tak sure korang ada ke tak. Kan, macam cikgu dulu waktu sekolah kita ada hari keusahawanan ataupun hari kantin kan. Yang mana kita akan jual-jual. Kita akan buat jual-jual. Biasanya dia time hari sukan sekali lah. Student akan jual-jual, contoh kita jual air kan. Kat sini ada jus anggur, jus oren kan. Satu tu kita jual RM2, satu lagi kita jual RM1. So dia kata kat sini X adalah gelas jus oren. Harga dia adalah RM2. Jus anggur harga adalah Y, harga dia adalah RM1. Okay, kita ada syarat-syarat kat sini. Maksudnya ada beberapa syarat. Kita tengok yang pertama, jualan minimum bagi dua minuman itu ialah 200 gelas. Okay, so apa dia? Jawapan untuk yang 1A ni. Dia kata jualan minimum bagi dua minuman itu ialah 200 gelas. Pertama tengok unit dia. Kat sini dia kata 200 gelas. So maksudnya tak perlu masukkan ringgit ni. Dia kata gelas saja. So X dengan Y. Kita tahu dia kata minimum. Minimum apa maksud dia? Simbol apa kita nak gunakan bila kata minimum? Minimum bermaksud lebih dan termasuk 200. Okay, kita tahu dia. Okay, jualan minimum bagi dua minuman itu ialah 200. So maksudnya kalau kita jual oren, kita jual anggur paling kurang adalah 200. So ni jawapan 1A. Okay, boleh? Seterusnya 1B. Jumlah jualan lebih daripada RM350. Jumlah jualan lebih daripada RM350. So nampak unit dia RM350. Lebih daripada. Lebih daripada bermaksud simbol yang kita akan gunakan adalah simbol lebih RM350. Okay, unit dia RM kan? Tapi kita tak adalah nak guna RM RM2 dengan RM1. Sebab nanti tu tak ada pemboleh ubah. So apa yang kita buat adalah jus oren harga dia adalah RM2. Bilangan dia adalah X. Jus anggur harga dia adalah RM1. 1Y. So 2X tambah 1Y lebih daripada 350. So ni jawapan kita. Lebih daripada 350. Dan soalan terakhir. Bilangan gelas jus anggur yang dijual melebihi bilangan jus oren selebih-lebihnya 50. 50 ni apa? 50 ni adalah bilangan gelas. Selebih-lebihnya 50. So tulis dulu 50 kat sini. Selebih-lebihnya bermaksud kurang dan termasuk. Tu kalau selebih-lebihnya. And then dia kata dijual melebihi bilangan gelas jus oren. Sebab anggur ni lagi banyak. So anggur Y kat sini. Dia kata kalau lebih 50, Y tolak X sepatutnya kita akan dapat 50. So ni jawapan X. Y tolak X lebih, kurang dan termasuk 50. So ni jawapan untuk 1C. Right, boleh screenshot? Okay, jadi masa dah pukul 1. Okay, kalau tak ada soalan, kalau ada soalan boleh stay, boleh tanya. Nak salin boleh salin sekejap. Kalau tak ada soalan, kita tamatkan dulu kelas kita di setakat ni. Dan kita akan sambung next week. Kita akan sambung soalan-soalan seterusnya. Jadi itu saja daripada cikgu. Thank you and Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama.